Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam atadruna ma hadha qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadha hajar rumiya bihi fin nar منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah kata, kami duduk dengan Nabi. Abu Hurairah cerita, satu hari kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iz sami'a wajbah, tiba-tiba dengar menyedung kata bunyi. Kita lah ni tengah-tengah duduk menyudum kata bunyi. Tinggal saya orang pakat keluar pergi tengok. Zaman Nabi apa nak bunyi deras macam tu? Lori kontainer tak ada, lori balak tak ada, bas ekspres tak ada. Kalau ada accident kereta ke lori ke bunyi macam tu, unta takkan accident bunyi deras macam tu. Jadi sahabat-sahabat tak pernah dengar bunyi benda deras macam tu, tak pernah dengar. Kami duduk, kata Abu Hurairah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk sama dengan Nabi. Iz sami'a wajbah, tiba-tiba dengar boom kata bunyi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus kata, atadruna ma haza? Nabi kata, hangpa tahu tak bunyi apa tu? Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat-sahabat kata, Allah dan Rasul yang tahu, kami tak tahu, tak pernah dengar bunyi deras macam tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, hadza hajar. Nabi kata, itu bunyi batu jatuh. Hadza hajar, itu bunyi batu. Rumiya bihi finnar mundu 70 kharifa. Batu tu Allah suruh malaikat punggai daripada atas. Punggai batu tu daripada atas tebing neraka. Neraka atas tebing tu, malaikat disuruh punggai seketul batu besar masuk dalam neraka. Rumiya bihi finnar mundu 70 kharifa. Malaikat punggai tu 70 tahun dulu. Fahuwa yahwi finnaril an. Dan batu tu hari ni sampai di dasar neraka. Ai hatta taha ila qa'riha. Hari ni dia sampai di qa'r, sampai di dasar neraka. Hadis ni nak abang apa? Neraka ni cukup besar, cukup luas. Takkan nak isi manusia celuh sana. Takut manusia fikir logik. Dia kata zaman Adam alaihissalam dulu sampai kita hari ni umat Nabi Muhammad ni dah berapa lama dah masa. Dia kata masuk pokok tu pun penuh dah. Dia kata kita tak masuk dah, saya takutlah. Dia duk bayang kata neraka ni macam mana tapak pesta Pulau Pinang ni, lebih kurang macam tu aja. Siapa pi dulu daripada masuk, orang Kelantan tak boleh masuk. Dia duk otak dia duk fikir macam tu. Dia kata kita umat Muhammad lah. Dia kata kita ni last. Daripada Habil Qabil punya cerita tu. Dia kata Qabil masuk, kemudian dia masuk ni Nabi Nuh punya umat saja berapa ramai duk ada. Dia kata waktu saja duk isi. Dia kata ni tak kira Nabi Lut ni lagi duk kena kalih bumi jadi laut mati ni. Waktu lagi duk masuk. Ni mai zaman tak ikut Nabi Isa. Penuh dah. Dia kata kita ni tak kena dah yang selalu takut. Maka Nabi SAW habaq siap-siap dalam hadis yang kata neraka ni nak abang luah mana tak tahu, tapi malaikat Allah suruh ambil satu batu besar humban masuk dalam neraka ni 70 kharifah, 70 tahun dulu. Batu tu duk melayang, tak sampai di bawah ni, duk melayang tu 70 tahun. Nabi kata
hatta intaha ila qa'riha. Hari ini dia sudah sampai di dasar neraka. Maknanya apa? Tempat hangpa dah. Jangan takut. Orang yang derhaka Allah boleh masuk. Kerana luas neraka tu. Duk tunggu penghuninya untuk masuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia lah. Pasal itulah ayat Quran yang kita baca ni, ayat 37 surah Al-Ma'idah, dia bagi tahu manusia bila kena masuk neraka ni apa dia? Yuriduna an yakhruju minan nar. Depa tak ada lain melainkan yang depa nak ialah keluar daripada neraka. Wa ma hum bi kharijina minha. Tuhan kata tapi tu saya mimpilah. Hampa masuk neraka selagi hampa tidak diazab setimpal dengan dosa hampa tak akan boleh keluar. Tuhan kata walahum azabum muqim, dan bagi mereka itu azab yang berkekalan di dalam neraka. Kemudian dia masuk mai hukum mencuri. Kita baca mukadimah tadi, cerita kata Kirkirah. Ingat lagi nama dia? Kirkirah. Qadam Nabi, kerja jaga tunggangan Nabi. Close dia dengan Nabi ni. Tiba-tiba bila dia mati, Nabi kata huwa min ahli nar, dia ahli neraka. Sahabat terkejut. Cuma kata biar betul, kira-kira orang rapat dengan Nabi, macam mana dia boleh masuk neraka? Pergi cari mayat dia, jumpa ada satu selendang, dia ambil dulu. Macam kita jadi jawatan kuasa masjid, pakai dulu duit tabung masjid, pakai dulu. Aku tak curi, esok aku bayar balik, aku pakai dulu. Boleh tak boleh pakai dulu? Tak boleh. Pasal apa? Pasal itu tidak amanah. Tidak amanah. Itu bukan hak kita. Kita tak boleh. Curi tak boleh. Pakai dulu pun tak boleh. Kerana itu bukan hak kita. Kita tidak ada hak untuk pakai dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, hukum mencuri. Firman Allah, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Dan bermula laki-laki yang mencuri ataupun perempuan yang mencuri, kerat olehmu akan tangan keduanya di pergelangan tangan kanan mereka. Dan jika sekiranya ulang balik, dia mencuri, dah ditangkap, dah disabitkan kesalahan, dah dikerat dah tangan kanan, daripada pergelangan tangan ke atas kerat dah, mencuri lagi untuk kali yang kedua. Ada tak ada orang macam ni? Mungkin tak ada pun. Tapi kalau ada, Quran abang siap-siap dah. Kalau ada, sudah mencuri, sudah ditangkap, sudah dibicarakan, sudah disabit kesalahan, sudah dihukum potong tangan, mencuri lagi. Kalau sekiranya berlaku macam tu, dia kata, maka dikerat kaki kirinya. Itu kata tak ada dah. Dia kena sekali, dia tak buat dah. Kalau buat lagi, kerat kaki kiri. Dan yang ketiganya, dia curi lagi. Dalam keadaan kaki sebelah, tangan sebelah tu, dia mencuri lagi, kerat tangan kirinya. Dan kalau sekiranya mencuri lagi, dikerat kaki kanannya. Itu cara dia. Tangan kanan, lepas tu kaki kiri. Lepas tu tangan kiri, lepas tu kaki kanan. Kira dah lagi semua lah. Kalau dah kena ni, macam ni punya hukuman, kena pun dia tapi mencuri lagi, dah lagi semua. Tapi tak akan ada pun, dia kata. Kemudian dia kata, ditakzir akan dia dengan apa yang difikirkan sesuai oleh raja. Itu satu bab. Nanti kita tengok pula takzir. Takzir ni maksud apa tuan-tuan? Hukuman yang tak tertakluk di bawah kesalahan hudud. Contohnya, contoh apa dia? Rasuah. Rasuah ni salah tak salah? Salah. Siapa kata salah? Nabi kata salah. Nabi kata la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah laknat orang yang bagi dan orang yang terima rasuah. Tapi tidak ada ayat Quran, tidak ada hadis Nabi bagi tahu apa hukuman ke atas orang yang rasuah. Tak ada. Cari dalam Quran, tak ada. Padahal ini penyakit teruk. Ini seumpama anai-anai. Rasuah ni seumpama anai-anai. Negara tak usah kuat macam mana lah, kalau sekiranya rasuah ada di dalam negara itu, negara yang kuat itu akan runtuh. Pasal apa? Pasal dia anai-anai. Dia duk makan.
Nampak macam okey, tapi rasuah berleluasa. Tahu runtuh sekali. Rasuah umpama anai-anai. Tetapi Quran tak bagi tahu hukum dia. Mencuri ada, Quran bagi tahu. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Tetapi rasuah bukan mencuri. Rasuah bukan mencuri. Rasuah ada pihak bagi, ada pihak terima, bukan curi. Habis tu rasuah ni nak hukum apa? Dia duduk di bawah hukum ta'zir. Hukum yang akan diputuskan oleh pemerintah dengan mengambil kira keadaan tu macam mana. Kalau sekiranya rasuah ni tak pernah berlaku di Malaysia ni, misalnya seorang ni aja dia yang tiba-tiba pergi makan rasuah, mungkin hukum dia public caning hari Isnin. Pasti dia seorang aja, tak serius public caning. Hari rotan kat dia 5 kali atas belakang, abang lain kali jangan buat dah. Mungkin macam tu. Katalah di sebuah negara rasuah ni sampai apa pun tak boleh buat melainkan kena bagi rasuah. Hang ada duit, hang ada modal, hang ada apa pun, hang tak boleh buat menyaga. Pasal apa? Pasal hang tak bagi rasuah. Hang ada duit, hang ada modal, hang ada skill, hang ada kemampuan, hang ada segala-galanya, tapi hang tak dapat lesen untuk buat menyaga. Pasal apa? Pasal tak bagi bawah meja. Bila bagi bawah meja, hang tak ada skill pun hang dapat lesen. Contohnya, negara tu dah jadi sampai macam tu. Sampai rasuah ni menjadi amalan setiap pegawai yang ada. Pada ketika itu, pemerintah tidak boleh lagi hukum rasuah ni public caning 5 otak. Mungkin boleh dihukum lebih teruk daripada itu. Itu dia panggil budi bicara pemerintah dengan mengambil kira keadaan kesalahan itu serius dia tara mana. Maka dia sebut di sini. Ataupun dalam kes zina misalnya. Nak cari 4 orang saksi yang adil, yang melihat zina tu berlaku, nampak perbuatan zina tu terang-terang. Tak masuk akal. Siapa nak pergi buat zina di depan orang ramai, pak lebay pula, orang-orang yang dipercayai ni. Bagi pak lebay semua mai tengok dia duk berzina. Tak mungkin akan jadi. Habis itu kesalahan zina nak ditangkap macam mana? Ditangkap dengan CCTV misalnya. CCTV capture gambar dia. Daripada awal dia main, dia parking kereta, dia turun, dia masuk bilik, CCTV ambil. Dalam bilik pun daripada pasang dah, daripada frame dia ada pasang video apa semua, nampak dia berzina. Tapi syarat gambar tak mau pelabur lah. Gambar terang, nampak sebiji, misai nampak sorat-sorat. Ni kawan berzina ni. Sampai macam tu sekali CCTV capture gambar dia. Dibawa ke mahkamah. Dan dia ni satu orang yang dah berumah tangga. Adakah dia nak kena hukum rejam? Tidak. Pasal apa? Sebab rejam hanya boleh dijalankan dengan 4 orang saksi yang adil. Tetap pegang yang tu. Habis ni, dia ni berzina, CCTV ambil gambar, terang semua tunjuk. Pakar-pakar mengesahkan kata ini betul, gambar ini bukan gambar yang superimpose, ini bukan gambar edit, ini gambar betul. Buat pergi makmal mana pun dalam dunia mengesahkan kata betul, dah tu macam mana, takkan nak lepas dia? Dia tak dilepaskan. Sebaliknya dia dikenakan ta'zir. Tapi bukan hudud. Tetapi dia tak lepas, dia dikenakan ta'zir. Pasal apa? Pasal Islam tetap undang-undang keras, tetapi syarat mesti dipenuhi. Tak penuh, dia pindah ke seksyen lain. Dia pergi kepada hukum ta'zir. Tidak bermakna orang yang buat salah, tidak ada saksi yang cukup syarat, dia lepas. Tak makna macam tu. Dia tetap kena, tetapi tak kena hudud. Dia kena ta'zir. Ini yang dia nak bagi tahu di sini. Dia kata apa? Dita'zir dengan apa yang difikirkan sesuai oleh pemerintah. Jazaan bima kasaba, sebagai balasan kepada barang yang diusahakan, iaitu mencuri. Kerana mencuri, dia kena potong tangan. Pasal apa? Pasal nak selamatkan ramai lagi orang ada. Nanti kita sampai tajuk tentang qisas. Tuan-tuan nanti tengok ayat tentang qisas. Tuhan kata pada hukum qisas itu hayah. Tuhan kata ada kehidupan. Kita tak faham ayat. Qisas ni maksudnya apa? Balasan setimpal. Dia bunuh orang, dia kena bunuh. Tapi Quran kata membunuh orang yang bunuh orang itu kehidupan.
Tuhan kita tak faham. Bunuh dia hidup apa? Bunuh mati lah. Dia pergi bunuh orang, kawan tu dah mati. Lepas itu dia pula dihukum bunuh, 2 orang dah mati. Yang Quran kata pada hukum qisas itu ada kehidupan. Hidup mengikut mana pula ni? 2 orang dah mati, hidup mengikut mana? Orang pernah tanya ulama besar Saudi, Syekh Saleh Utsaimin nama dia, ulama besar. Nanti bila sampai ayat tu kita nanti cerita siapa dia Syekh Saleh Utsaimin ni dan apa jawapan dia kepada ayat Quran yang mengatakan hukum qisas itu adalah kehidupan. Dia bagi satu jawapan yang cukup cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tahu lah lepas raya yang tu. Itu lepas raya punya cerita. Yang kata Syekh Utsaimin kata apa ni? Yang tu lepas raya. Malam ni kita tengok pasal hudud potong tangan dulu. Potong tangan itu Tuhan kata jazaan bima kasabah, balasan bagi orang yang buat kerja mencuri. Nakalan min Allah. Terjemahan di sini dia kata apa? Sebagai satu seksa daripada Allah kepada kedua orang tadi, pencuri laki-laki ataupun pencuri perempuan, dan teladan bagi yang lainnya. Tuan-tuan tengok dalam sesetengah tafsir, nakalan min Allah dia terjemahkan sebagai satu hukuman pencegahan daripada Allah. Kalau dilaksanakan hukum ini, Allah bantu mencegah jenayah ini daripada berlaku. Bila Tuhan masuk campur, tuan-tuan, tak payah cakap banyak. Tuhan bila dia masuk campur, macam ni tuan-tuan, kita manusia, kita ada anak. Kita ada anak. Kita kata ke anak kita, abang belajar elok-elok. Abang dapat first class honors di universiti, ayah bagi Mini Cooper sebiji. Dia belajar sampai merah menyala biji mata jadi macam tu raya. Balik mai rumah mata merah, tak abang hang duk kena dong ketum ke? Dia kata ketum apa ayah suruh saya belajar sungguh-sungguh. Ayah nak bagi Mini Cooper. Saya tidur satu malam 2 jam ayah. Mini Cooper mai pasal. Dan keluar result first class honors. Sonok dak kita nak bagi Mini Cooper ke dia? Sonok. Pasal aku mau macam tu, hang buat macam tu, ambil Mini Cooper sebiji. Contoh sama-sama manusia. Allah pun samalah. Allah dia habang kat kita, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah. Hampa aku bagi jadi, manusia semua hampa aku bagi jadi. Aku buat turun mai Quran dibacakan oleh nabi aku. Quran kata apa? Dalam kalangan hampa yang aku bagi jadi ni, kalau berlaku kes curi, potong tangan. Kalau hampa laksanakan macam yang aku suruh, nakalan min Allah. Aku bagi balik apa dia? Pencegahan daripada jenayah berlaku dalam kalangan hampa. Dan bila kita laksanakan benda tu, Tuhan bagi tak janji dia? Dia akan bagi. Dia akan pastikan aman muka bumi ni daripada kecurian. Kalau manusia pun aku suruh macam tu, hang buat macam tu, aku reward hang. Aku bagi satu balasan dekat hang. Ini kan pula Allah, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Apa pun kalau dia nak bagi, dia boleh bagi. Dia janji dia nak bagi, dia tentu bagi. Sejauh mana kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, kalau buat forum tentang hudud, tak usah bercakap lah. Boleh bercakap dengan tujuan nak suruh berhati-hati, tapi jangan fokus kepada kegagalan. Jangan. Tuan-tuan pergi duk kutip statistik, duk habang kata Sudan buat failure, tuan-tuan pergi duk habang Somalia buat gagal, tuan-tuan pergi duk habang Pakistan buat gagal, duk highlight benda tu, nak habang kata kalau buat gagal. Janganlah macam tu. Kita dah bagi orang jadi tak yakin dengan hukum Allah. Kita sebut sekali lalu aja dan kita habang, gagal tu bukan pasal undang-undang tu, gagal pasal kita gopoh melaksanakannya. Kita tak mau gopoh, kita nak buat elok-elok, kita nak bagi berjaya. Jangan duk highlight gagal tu. Gagal tu habang kegagalan berlaku kerana gopoh. Tu full stop, habis. Lah nak habang kata undang-undang ni bagus dan semua orang kena ingat nak buat. Itu yang kita nak kena beritahu. Supaya orang awam, publik ni bila dengar, dia membina keyakinan. Bukan dia jadi sabun.
Tentu kalau tuan-tuan dengar forum tu last sekali kita, kalau kita tak boleh buat, makna forum tu gagal. Forum tu nak bagi orang yakin dengan undang-undang Allah. Bukan forum tu nak bagi orang takut nak melaksanakan undang-undang Allah. Dia kena clear benda ni. So, kegagalan berlaku, memang betul berlaku, tetapi bukan gagal kerana melaksanakan perintah Allah. Gagal kerana gopoh dan tak bersedia. Itu saja. So kita nak buat, kita tak mau gopoh. Kita nak buat cantik-cantik. Bukan kata selepas benda ni dia kanunkan, diperundang-undangkan, terus esok nak jalan. Dah. Kita nak buat, kita nak ambil step elok-elok. Qadi, hakim yang nak membicarakan kes pun kena train. Lawyer yang nak bawa kes masuk mahkamah pun kena train. Semua pihak ni nak kena hati ni takut kepada Allah. Tidak ada unsur-unsur nak penayar orang. Tak ada unsur-unsur nak balas dendam. Tak ada. Melainkan nak menegakkan kebenaran. Benda ni mengambil masa. Tetapi nak kena buat adalah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Penat tuan bila bercakap bab ni, penat. Pasal apa? Pasal ada orang bina, ada orang main peruntuk. Ada orang bina, ada orang main peruntuk. Bila nak siap rumah ni? Semua orang, kalau dia kata dia Islam, dia kena ada satu keyakinan dalam hati dia bahawa apa yang kita duk baca ni adalah yang terbaik. Macam tu. Cuma tidak mau gopoh. Semua pihak kerajaan, pihak semua sampai ke rakyat jelata bawah ni mesti satu saja. Apa dia? Kita nak mengangkat undang-undang Allah, letak di kedudukan dia yang sepatutnya. Pasal apa? Pasal kita yakin dengan janji Allah. Tuhan kata nakalan minallah. Kalau hampa implement benda ni, aku akan pastikan, aku cegah jenayah ni daripada berlaku di dalam masyarakat hampa nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata wallahu azizun hakim. Allah Tuhan maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuhan bijak tuan-tuan. Dia tidak akan mensyariatkan satu undang-undang yang nak mencetuskan huru-hara di kalangan manusia. Tuhan bijak. Tidak mungkin Tuhan mensyariatkan benda nak bagi jadi macam tu. Manusia sahaja, atas kegopohan manusia berlaku kegagalan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu, kita nak kena ingat ayat yang kita baca bulan lepas. Tuhan kata wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillah wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Sadaqallahul azim. Al-Ahzab 36. Tuhan kata apa? Tidak sewajarnya orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak sewajarnya apabila Allah dan Rasul sudah putuskan satu perkara, dia nak pilih yang lain. Tidak sewajarnya. Allah sudah putuskan hukum ke atas orang yang mencuri itu, potong tangan. Dia nak fikir alternatif lain. Tidak sewajarnya dia buat macam tu kalau dia beriman, tak kira dia laki-laki ataupun perempuan. Dan Tuhan kata apa di hujung ayat? Wa may ya'sillaha wa rasulah. Tuhan kata siapa yang engkar Allah dan Rasul. Allah kata macam tu, Nabi kata macam tu, dia kata macam lain. Bang, siapa yang engkar Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina. Dia akan sesat dengan sesat yang cukup nyata. Dia duk pijak kaki atas bumi Allah, dia tak pakai kompas yang Tuhan bagi. Dia akan sesat yang terang punya sesat. Siapa kata ni? Allah kata dalam Quran benda ni. Apabila manusia engkar ayat Quran, engkar petunjuk Nabi, tidak ada lain melainkan sesat yang dia akan jumpa. Dan sesat yang dia jumpa itu dhalalan mubina, sesat yang cukup nyata. Sudah terang lagi bersuluh benda betul, dia pergi buat benda tak betul, dia akan jadi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, matlamat hukum Islam, just one shot kita beritahu. Matlamat hukum Islam ni apa dia tuan-tuan? 5. Satu, kerana nak memelihara agama, maka dengan kerana tu disyariatkan salah satu daripada hukum hudud ni ialah hukum murtad. Kalau murtad,
Hukum dia bunuh. Pasal apa? Pasal tak mau Islam menjadi agama paselua. Tak mau. Kita tak mau hang suka-suka hari ni masuk Islam, suka-suka esok nak tinggal Islam. Tak mau. Hang make sure hang faham betul dan sebagainya, baru buat keputusan masuk. Kita bukan nak pergi cari bagi ramai orang masuk Islam, bukan. Tapi tujuan kita nak tarik dia masuk Islam dan nak bagi kepahaman dengan dia, dengan nak jaga welfare dia, dengan nak bagi segala yang terbaik kepada dia. Sebahagian kita hari ini tarik orang masuk Islam, tinggal dia. Kita tarik orang masuk Islam, kita pujuk dia, kita dakwah dia, kita ajak dia, kita habaq Islam baik dekat dia dan sebagainya. Dia pun buat satu keputusan besar dalam hidup dia. Dia tinggal agama dia tinggal kepercayaan dia tinggal keluarga dia tinggal semua orang yang ada keliling dia untuk nak masuk Islam. Lepas itu kita buat tak kenal kat dia. Siapa nak jaga welfare dia? Adik-beradik dia buang dia. Siapa nak jaga welfare dia? Semua orang yang kenal dengan dia sebelum ni semua dah boykot dia. Kita tinggal dia, kita tak bagi perhatian dekat dia, kita tak tolong dia, kita tak bantu dia, kita tak ajak Islam sebenar kepada dia. Kita ajak dia masuk Islam, kita kena sedia untuk menghadapi apapun, kita jaga dia. Sedangkan Kristian boleh buat benda ni. Saya selalu kata tuan-tuan, duit zakat duk kutip ni sampai puluh juta, ratus juta setahun. Buat tempat-tempat macam ni. Buat satu tempat bagi orang-orang yang masuk Islam ni, kita generate satu pendapatan untuk dia. Dia boleh hidup stand atas dia punya own feet. Dari segi belanja hidup dia ada, dari segi pahaman Islam kita bagi dekat dia. Kita kena buat macam tu. Kita ada duit, kita ada fund, kita ada segala-galanya. Kita miss dari segi perancangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Falsafah hukum Islam yang pertama apa dia? Nak pelihara agama. Yang kedua, falsafah dia nak pelihara nyawa. Maka dengan kerana tu Islam memperkenalkan hukum qisas. Hukum qisas ni nak jaga nyawa kita. Orang tak boleh suka-suka hati dekat traffic light, tuan-tuan berhenti nak tunggu lampu hijau nak jalan, mai sebiji motor berhenti tepi, dia rembas cermin tepi pemandu ni, dia rembas lagu tu, terus dia nak samak beg tangan bini kita, dia nak tarik pergi, kita duk tahan, dia buat pula parang, dia pagi atas dada kita sejalok macam ni, terpulai atas kereta macam tu, nyawa kita. Maka Islam mengemukakan package hukum qisas. Siapa yang suka-suka hati pergi bunuh orang, dia terdedah kepada hukuman bunuh balas. Pasal apa? Pasal nak protect nyawa manusia yang berharga. Nyawa yang berharga ni bukan nyawa orang Islam saja, bahkan nyawa orang bukan Islam. Kalau kita orang Islam, kawan kita bukan Islam, kita tak boleh pergi bunuh dia suka hati. Kalau kita pergi bunuh dia dengan cara yang tak betul, kita dihukum bunuh. Hukum Islam ni bukan nak protect orang Islam sahaja, tetapi dia nak protect manusia seluruhnya. Hukum Islam ni falsafah dia apa? Dia nak pelihara akal supaya akal kita waras. Maka Islam kemukakan package hukum sebat ke atas orang minum arak. Sebab minum arak menghilangkan kewarasan akal. Kerana dia minum, kerana akal dia hilang waras, dia bawa kereta dalam keadaan mabuk, dia pergi langgar satu makcik duk jual karipak tepi jalan. Orang macam ni mesti dihukum. Pasal apa? Pasal dia menghilangkan kewarasan akal yang Tuhan bagi dekat dia. Dia wajib disebat. Pasal apa yang orang tak boleh setuju? Benda yang nak bawa kebaikan kepada semua orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam nak pelihara keturunan. Kita punya susah payah nak jaga keturunan kita, bagi jadi keturunan orang baik-baik. Tiba-tiba mai satu orang jahat, mana rogol bini kita, rogol anak perempuan kita. Kerana rogol itu lahir satu keturunan yang tak elok. Maka Islam mai dengan package hududnya. Apabila satu orang telah buat benda-benda yang macam ni, dia berzina, dia merogol dengan jalan yang tak betul, dengan itu terbentuknya keturunan ataupun generasi yang tak elok dalam keturunan itu, maka dia wajib dihukum. Kalau dia sudah kahwin, dia rejam dengan batu sampai mati.
Kalau dia belum kahwin, disebat 100 kali. Undang-undang ni tengok takut tuan-tuan. Pasal apa takut? Pasal nak bagi orang tak buat benda tu. Nak pergi tanam orang hidup-hidup ni, ambil seketui, pergi korek tanah, tanam sampai paras dada nak pungai ketui batu. Gamak tak tuan-tuan nak ambil batu nak pungai? Tuan-tuan pun tak gamak. Kawan nak tunggu batu nak singgah muka dia, lagi dia tak gamak. Kuliah yang akan datang selepas raya, insya-Allah kita akan baca hadis cerita tentang Ma'iz Al-Aslami. Berzina. Mai takut. Masa berzina terlupa. Bila dah terzina, duk dengar Nabi duk habaq dosa berzina, takut. Pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, tolong bersihkan saya. Nabi Salih pergi lain. Dia ikut Nabi, mai ke belah ni pula. Ya Rasulullah, tolong bersihkan saya. Nabi Salih pergi ikut lain. Dia ikut lagi, dia kata, ya Rasulullah, tolong bersihkan saya. Hadis ni nak cerita kata apa? Islam bukan gelut nak hukum orang. Pasal itu Nabi tu tak mau layan. Islam bukan nak bawa torchlight 5 bateri pergi duk suluh cari orang buat salah. Islam sekadar nak memastikan keturunan yang ada ni keturunan baik-baik, tidak dicemari oleh benda-benda jahat. Berapa kali dia pergi ikut Nabi, Nabi tak mau layan dia. Nabi tanya dekat dia, hal indaka junun, hang gila ke? Nabi kata kat dia. Dia kata, dah, aku tak gila. Tolong bersihkan aku daripada dosa. Baru Nabi tanya, hang buat salah apa? Dia kata, zina itu, aku berzina. Bila dia mengaku dia berzina, sabitan kesalahan itu dia antaranya dengan pengakuan. Nabi kata, tak apa. Dah mau sangat hukuman, baik. Nabi kata, rejam dia. Nabi kata, hang kahwin dia lagi? Dia kata, kahwin dah. Nabi kata, rejam. Dia ambil batu, pergi punggai. Dia kena sekutui, dia lari. Kata Ma'iz ni, dia kena sekutui, sakit, lari. Lari, dia paligan, dia tangkap, dia sedekah mati dia. Dia pergi habaq dekat Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, Ma'iz tadi ni dah tuan jatuhkan hukum rejam. Kami pun lepas ketiba tu dia lari, kami ligan. Nabi kata apa? Nabi kata pilihan dia buat apa? Nabi kata, di situ pun ulama bincang panjang. Ulama bincang panjang. Oh, jadi kalau satu orang yang mengaku kemudian dia tarik balik pengakuan dia, jadi macam mana? Itu perbincangan lagi. Makna kata apa? Islam ni bukan kalau nak hukum orang. Islam nak menegakkan keadilan. Islam nak memastikan keharmonian dalam masyarakat. Lah, Nabi kata dia lari pergi duk ligan, dia buat apa? Ha? Ligan, dia sedekah habis. Oh, tak apalah, Nabi kata. Dan Nabi tidak sembahyangkan mayat dia. Itu satu riwayat. Satu riwayat lagi pula, oleh kerana Nabi tak sembahyangkan mayat dia, jadi pula satu cerita dalam masyarakat. Habislah Ma'iz ni, apalah dia pergi buat satu dosa besar, lepas tu pergi mengaku salah, lepas tu dah pergi kena hukum sampai mati, Nabi pula tak sembahyang mayat dia. Cerita, sudah jadi cerita. Nabi mai duduk balik di dalam kalangan sahabat ni, Nabi explain balik. Nabi kata, dah, dia sudah bersih daripada dosa. Nabi kata, jangan hampa ingat kata dia ni, nah, dia sudah bersih daripada dosa. Dia sudah buat salah. Dia sudah mengaku kesalahan dia. Dia sudah menerima hukuman. Dia sudah bersih daripada dosa. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok Islam ni cantik tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita menggambarkan Islam ni dengan rupa yang menakutkan. Kerana Islam ini nak membawa ke arah kebaikan dan kedamaian. Dan matlamat hukum Islam yang akhir, yang kelima apa dia? Nak pelihara harta. Maka kerana tu mai perintah hukum potong tangan ke atas pencuri. Pasal apa? Pasal nak jaga masyarakat ni daripada disamun dan dicuri harta yang dia usaha cari susah payah. Kita kerja nak dapat duit bukan senang tuan-tuan. Ni ada masyarakat kita ni, bukan semua orang senang dapat duit. Ada orang nak dapat duit, Allahu Akbar, susah. Orang mai curi duit dia buta-buta. Tak patutkah, tak wajarkah orang yang mencuri ini dihukum?
kerana dia mencuri duit satu orang yang susah dan bersusah payah untuk nak dapat duit nak sara anak bini di rumah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini zaman dah ni tuan-tuan. Ya Allahu Akbar. Baru main 16 hari bulan, duit habis dah. Duit kereta tak bayar lagi. Tanya adik-beradik tak boleh tolong, tanya kawan pejabat tak boleh tolong. Tu fikir ni siapa lagi dia boleh tolong. Lagu tu punya susah pun duk ada. Tu tak apalah susah kerana nak bermewah-mewah. Ni hak susah kerana nak suap makan pun tak ada ni. Pun ada. Ni puasa nak main ni dia dah start takut dah. Pasal apa? Puasa satu, lepas puasa nak raya. Ni dia dah start takut dah. Pasal hak duk ada Allah ni pun tak ada 16 hari bulan duit dah habis. Tengok anak-anak di rumah biji mata berkeritam ni, nak jamu, nak jamu makan pagi raya, nak beli baju untuk nak seronok sambut hari raya. Hak tu pun tak ada. Dalam pada tak ada tu, ada kutu main repih pintu rumah dia, masuk curi, ada sikit sebanyak tu curi pelari pibang. Islam mai kerana nak jaga benda-benda macam ni. Tapi tidaklah semudah itu nak potong tangan orang. Syarat yang duk main ni cukup ketat. Yang pertama dia kata apa? Syarat mesti benda tu curi. Curi ni maksudnya apa? Diambil cara sembunyi-sembunyi. Curi. Kalau sekiranya bukan curi, rasuah dan sebagainya, dia tak tertakluk di bawah kerat tangan ni. Kerat tangan ni curi. Curi maksudnya pi ambil cara senyap-senyap. Kalau ambil depan-depan itu samun. Hak kita baca bulan lepas. Ni dah. Tanpa pengetahuan tuan rumah, masuk pi selongkah lemari, curi rantai labuh bini kau tu. Itu curi. Satu. Kedua, cukup nisab. Barang yang dicuri itu tidak boleh barang-barang murah. Dia curi selipar Jepun sepasang, harga RM2.5. Tak kerat tangan. Dia curi barang yang Nabi kata la tuqta yadus sariq illa fi rub'i dinar fasa'idan. Nabi kata apa? Tidak dipotong tangan pencuri melainkan barang yang dia curi itu nilainya suku dinar. Suku dinar ni berapa duit? Kita tengok Kelantan. Kelantan mereka ada implement dinar mah. Kalau ikut harga semasa, dinar mah di Kelantan hari ini, satu dinar bersamaan RM586. Satu dinar. RM586 bahagi 4. Maknanya satu dinar jatuh RM146.5. Kalau barang yang dicuri itu bernilai RM146.5 ke atas, baru dia tertakluk kepada hukum potong tangan. Yang ketiga, harta itu harta yang ihtiram. Ni yang kita duk nak sokong sangat hudud ni, pun kita tak faham pun benar-benar ni. Duk kira nak kerat tangan orang. Harta yang dicuri itu mestilah harta yang ihtiram. Maksudnya harta yang layak dimiliki oleh tuan punya harta tu. Harta tu dia panggil harta ihtiram. Harta yang memang dia layak memiliki. Kalau dia tak layak miliki, contoh dia satu orang Islam, dia ada store simpan arak di rumah dia. Tapi dia orang Islam. Dia ada store simpan arak di rumah dia. Pencuri main curi arak tu. Kena kerat tak tangan pencuri ni? Tak. Pasal apa? Pasal pencuri curi harta yang tak patut dia miliki. Dia orang Islam, dia tak patut miliki arak. Tapi kalau pencuri Islam pergi curi arak dalam stor orang bukan Islam, kena tak kat tangan? Kena. Pasal apa? Pasal orang bukan Islam memang layak simpan arak ni semua. Macam kita hari ni tuan-tuan, Malaysia ni dekat-dekat nak sama dari segi ratio kita ni dekat-dekat nak sama, dekat-dekat 50 lebih sikit dengan 40 lebih sikit antara Muslim dengan non-Muslim. Ratio dia macam tu. Ni banci penduduk kita hari ni dia jadi macam tu. Makna kata kita duduk dalam satu community yang multiracial. Kena ada ni, benda-benda macam ni kena ada kefahaman. Kita nak apa-apa, banyak benda nak kena ambil kira. Kalaulah sekiranya diimplement hukum Islam, orang-orang bukan Islam nak minum, boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh, tetapi secara terkawal. Buat satu tempat dekat dia duduk tang tu.
Dia nak minum ke, dia nak telan dengan botol-botol tu ke, dia nak mabuk sampai dia nak faham kaki bangku ke apa ke dalam kawasan tu. Hanya duk keluar main masuk dalam kawasan orang duk ada ramai ni. Dibenarkan secara terkawal. Kita tak boleh terus kata tak boleh. Terus kata tak boleh, tak boleh. Pasal depa ni, depa minum ni, depa seronok pun depa minum, depa duka cita pun depa minum. Ni yang kata orang bukan Islam ni, dia seronok, dia kenduri kahwin pun dia minum, mak dia mati pun dia minum. Tentu kita dua abang kata tak boleh minum, kacau. Oh dia kata macam tu tak boleh sokong apa-apa kau kata. Boleh, tapi dengan keadaan yang macam benda-benda macam ini ada di dalam fiqh Islam ni ada. So harta tu mesti harta yang ihtiram, dia kata. Yang keempat, harta tu mesti disimpan di tempat simpan. Kalau tuan-tuan main masjid, main dengan motor, tuan-tuan parking di luar tu, kunci motor tinggal yang tu tuan masuk main, aku malam ni nak dengar bab curi potong tangan. Siapa balas motor aku, siap. Main satu kawan lalu-lalu, aku punya kunci pula duk angin duk pupur duk goyang macam tu. Dia duduk, dia sekali start dia belah habis. Tuan-tuan kau dapat tangkap dia, kalau sekiranya hukum Islam terlaksana, kerat tak tangan dia ni? Tak boleh. Pasal apa? Pasal itu kecuaian kita. Kecuaian kita. Dia tak dijatuhkan hukum potong tangan. Yang tu mau duk potong telinga kita. Tak apa, suruh buat kerja macam tu. Tak boleh. Jadi masalah tempat yang terjaga tu pun dibincang panjang oleh Islam, oleh ulama-ulama Islam. Baik, kalau sekiranya nak tidur malam, duit dalam wallet kita, dalam beg duit, dalam dompet kita ada duit, kita buh bawah bantai, kita tidur. Pencuri masuk bidu gagau ambil wallet bawah bantai kita, kena tak potong tangan? Kena. Pasal apa? Pasal bawah bantai itu dianggap sebagai tempat simpan kita. Bukan semua orang ada peti safe deposit, peti besi di rumah, tak ada. Cara kita lah, standard kita. Standard kita, tempat simpan kita di mana? Bawah bantai. Pihak abang orang tu. Kalau orang tua-tua dulu bawah tikar mengkuang, bawah tilang kabu, tempat dia bawah lipat kain. Pencuri-pencuri kampung ni, mereka khatam bab ni semua. Pencuri kampung ni tuan-tuan, ni hak, bukan hak masuk bank lah, ni hak jenis masuk rumah ni, mereka khatam bab ni. Dia masuk rumah, dia tengok orang tua ni umur 65, 70 ni, duit dia tahu dah, hutang mana dia tahu dah. Mula sekali dia pergi angkat bantai, dia gagal bawah bantai, gedebu boleh seketul kat dia. Tu. Tengok pula kain pelekat dia duduk tang mana, kain batik dia duduk tang mana, dia cek satu-satu lapis kain batik tu. Nah, ada yang blok, anak baru bagi minggu lepas satu. Itu dia anggap sebagai apa? Sebagai tempat simpan dia. Kalau curi boleh potong tangan. Tidak mesti benda tu ada dalam peti simpanan dan sebagainya. Yang kelima, harta tu pula mestilah bukan harta yang syubhat. Harta yang syubhat ni jangan salah faham, jangan duduk ingat kata cempelat kat buri. Harta yang syubhat ni maksudnya apa? Syubhat dari segi hukum. Bapa ambil duit anak. Di situ dia panggil syubhat. Bapa, ayah kita, dia ambil duit kita. Pasal apa? Pasal kita tak nak bagi duit kat dia. Dia dah tua, umur dah 70 lebih. Dia kerja tak ada apa, tak ada pencen, tak ada apa. Dulu pun dia pukul padi. 70 lebih takkan nak pergi pukul padi. Orang pukul dia boleh lah. Dia harap anak-anak tolong dia. Anak-anak dia buat pekak badak, tak tolong dia. Dia susah. Satu hari dia pergi rumah kita, dia tengok kita tak beg duit tu, dia punya tembun elok atas meja. Dia pergi buka, dia tarik 200 dia balik. Boleh tak boleh kita pergi report kata dia curi duit kita? Tak boleh. Sebab itu syubhat. Sebab apa? Sebab ada hadis. Satu orang suami tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kalau ayah saya ambil duit saya macam mana? Nabi kata, anta wa maluka li abik. Nabi kata, duit hang apa? Hang tu pun sendiri, duit hang semua pak hang punya. Kata, weh, dia kata macam ni mampu ya. Mampu tak mampu lah. Pasal apa yang tak pergi tolong dia? Anta wa maluka li abik. Hang dengan duit hang dengan apa semua bapa hang punya. Bila ada hadis macam tu, bapa ambil duit anak, bapa tak kena hukum potong tangan. Bini ambil
duit lelaki. Tu Muhammad slow sikit. Agak-agak apa tak dengar. Bini ambil duit lelaki. Bini kena potong tangan tak? Pasal ada unsur syubhah. Pasal tanggungjawab suami, tanggung nafkah dia. Suami dia buat lagu, dia buat liang, dia buat tak mau bagi duit kat dia. Kita mengeroh dia tarik. Laki nak pergi report, kata bini curi duit. Hakim dengan laki tu yang dibagi saya belakang. Dia kata, tak bagi duit kat dia, dia nak hidup macam mana? Benda tu duduk dalam apa? Dalam kategori harta itu dalam keadaan syubhah. Tidak jalan hukum potong tangan ni. Benda-benda macam ni kita kena tahu. Bahkan berlaku zaman Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Zaman Umar, zaman Ali, ada rakyat pergi ambil duit daripada Baitul Mal. Sepatutnya pihak pemerintah ambil duit Baitul Mal bagi dekat rakyat. Tak tahu macam mana, teralih ke apa kata bagi. Orang yang berkenaan perlu duit. Duit tak ada. Dia pergi sendiri. Dia ambil duit daripada Baitul Mal. Umar dan Ali berlaku pada zaman ini. Umar tidak jatuhkan hukum potong tangan. Ali juga tidak jatuhkan hukum potong tangan kepada orang yang pergi ambil duit Baitul Mal. Pasal apa? Pasal duit Baitul Mal itu duit yang dikongsi oleh rakyat semua. Jangan salah faham, kata boleh pergi curi suka hati duit Baitul Mal dah. Bukan kata boleh pergi curi dah. Cuma tak boleh dijatuhkan hukum potong tangan. Dia boleh dijatuhkan hukum lain, hukum ta'zir, suruh ketuk tampi 100 kali misalnya. Terpulang kepada budi bicara pemerintah yang ada. Syarat-syarat ni semua mesti dipenuhi, barulah boleh dilaksanakan hukum yang kata wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Nah, kita berhenti tu dulu. Lepas ni insya-Allah kita masuk faman taba min ba'di zulmi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Lepas ni dia main cerita apa? Kalau orang yang hidup buat salah ni, mencuri dan sebagainya, tak ditangkap dan tak dibicarakan dan tak dihukum, dia bertobat lepas itu. Dia kata aku dulu jahil semualah, aku pergi buat benda-benda ni. Bertobat dia, minta ampun dia, menangis dia malam-malam, menyesal atas kesilapan masa lalu. Ni ayat yang akan datang. Apa nak buat kepada orang yang macam ni? Adakah dia terlepas? Adakah Allah akan ampun dia? Ataupun bagaimana? Nah, wallahu a'lam. Ayat-ayat yang akan datang tuan-tuan bagus-bagus semua. Cerita tentang hukum zina, dia akan main selepas daripada ni. Dia akan cerita bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab pada satu hari dia duduk-duduk, dia bersama dengan sahabat-sahabat. Umar teringat, dia kata esok ni macam mana lah nak jadi dekat orang Islam di masa depan. Sudah tentu mereka akan kata hukum rejam dengan batu tidak ada dalam Quran. Umar ada kata benda tu. Kita akan tengok apa hadisnya yang sehingga akan timbul kata-kata Sayyidina Umar itu insya-Allah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum.